Hai semua, bersama saya pada hari ini dalam subjek matematik tahun 4. Hari ini kita akan belajar tajuk kecil dalam unit 1 iaitu nombor genap dan nombor ganjil. Seterusnya kita terus juga masuk kepada pola nombor. Kenapa dua tajuk kecil dalam satu masa? Sebab kita ada masa yang panjang pada pagi ini. Okey murid-murid. Okey. Teacher harap kamu semua ada buku teks matematik kamu masing-masing. Sila buka dalam halaman muka surat 9. Okey, apa yang ada dalam paparan teacher ini adalah dalam muka surat 9 buku teks anda. Jika dilihat, apakah itu nombor genap dan nombor ganjil? Masih ingat? Dulu sudah belajar kan masa di tahap 1. Tidak apa. Okey, cikgu akan terangkan sekali lagi. Tapi untuk mengetahui bagaimana kita boleh membezakan nombor ganjil dan nombor genap, hanya ada satu tips sahaja yang sangat penting. Kamu mesti tahu tips ini. Sampai bila-bila pun tips ini sangat berguna. Apakah tips itu? Okey, tengok Tengok pada bahagian yang sudah teacher bulatkan berwarna merah. Tips itu mengatakan nombor ganjil berakhir dengan 1, 3, 5, 7 dan 9. Manakala nombor genap pula berakhir dengan 0, 2, 4, 6 dan 8. Bagaimana tu? Okey, jangan risau. Setiap nombor, apa sahaja nombor yang diberikan kepada anda, sila bahagikan dengan digit 2. Okey, bahagikan dengan digit 2. Pada mana? Pada nombor yang terakhir. Okey? Sebab ia adalah kunci. Sekiranya mempunyai baki selepas dibahagi dengan 2, ia adalah nombor ganjil. Dan sekiranya dibahagikan dengan 2 dan tidak mempunyai baki, ia adalah nombor genap. Boleh semua? Okey, contoh seterusnya yang teacher akan paparkan di sini adalah bagaimana membezakan nombor ganjil dan juga nombor genap. Okey, perhatikan betul-betul. Nombor genap dan nombor ganjil. Kita perhatikan dahulu bahagian nombor genap. Nombor yang pertama adalah 1036. Nombor yang kedua adalah 1028. Nombor yang ketiga 1420. Dan nombor yang keempat 1800. Ini semua adalah nombor genap. Kenapa? Perhatikan pada nombor yang cikgu sudah warnakan merah. Jika 6 dibahagi dengan 2, hasilnya adalah 3 dan tidak berbaki. Jika 8 dibahagi dengan 2, hasilnya adalah 4. Ia juga tidak mempunyai baki. Apabila 0 dibahagikan dengan 2, jawapannya 0 dan tidak ada baki. Maka, ia adalah nombor genap. Bagi nombor ganjil pula. Nombor pertama 1029. Seterusnya 1037. Seterusnya
1703 dan 1421. Menggunakan kaedah yang sama, perhatikan pada nombor-nombor yang hujung. Juga diwarnakan merah. 9 apabila dibahagikan dengan 2 adalah 4 berbaki 1. 7 apabila dibahagikan dengan 2, 3 berbaki 1. 1 dibahagikan dengan 2, 0 berbaki 1. Dan 3 dibahagikan dengan 2, 1 berbaki 1. Semua nombor ganjil ini mempunyai baki, dan maka dengan itu ia adalah nombor ganjil. Dapat faham sesuatu di situ? Kunci utama dia adalah nombor hujung dan bahagikan dengan digit 2. Hai, okey murid-murid, cuba buat latihan uji diri ini. Kelaskan nombor-nombor yang berikut kepada nombor genap dan nombor ganjil. Okey, di sini ada 6 petak nombor dan seperti yang kamu nampak, saya sudah tandahkan, teacher sudah tandahkan bintang kuning dan bintang merah. Yang mana bintang kuning mewakili nombor genap, manakala bintang merah mewakili nombor ganjil. Macam mana teacher boleh tahu? Masih ingat? Tengok pada digit yang terakhir. Okey, bintang yang pertama 50,204. Digit terakhir dia adalah bernombor 4. 4 dibahagikan dengan 2 dapat 2 dan tidak berbaki. Bintang yang pertama seterusnya warna merah 16,783. Tengok digit terakhir bernombor 3. Apabila 3 dibahagikan dengan 2, ianya 1 berbaki 1. Ia mempunyai baki, maka dengan itu ia adalah nombor ganjil. Boleh faham? Dan begitu jugalah seterusnya untuk bintang-bintang yang berikut. Teacher harap kamu boleh faham. Jangan lupa tips kepala 2. Okey? Seterusnya, tajuk kecil yang kedua adalah pola nombor. Tips bagi pola nombor, perhatikan digit yang manakah terlebih dahulu berubah. Kemudian, adakah nilai digit tersebut menaik atau menurun? Sekiranya ia adalah menaik, ingat operasi tambah. Dan sekiranya ia adalah menurun, ingat operasi tolak. Okey murid-murid, sekarang buka pula halaman muka surat 11 buku teks kamu. Di situ ada jelas penerangan tentang pola nombor. Tengok pada penerangan yang pertama. 28,010. Nombor yang kedua, 28,016. Dan nombor yang ketiga, 28,022. Seterusnya, 28,028. Di manakah nilai tempat yang sentiasa berubah? Okey, nilai tempat bagi puluh dan sah. Okey, jika dilihat pada setiap nombor, nilai pada puluh dan sah itu semakin meningkat ataupun semakin menaik. Maka dengan itu kita tahu ia adalah pola nombor tertib yang menaik. Bagaimana mengetahui berapa? Bandingkan berapa kalikah pergerakan sehingga ke nombor yang seterusnya. Pada contoh yang pertama ini adalah pola nombor menaik 6.
itu adalah menaik. Bila menurun, tengok pada contoh yang kedua. Ada contoh A dan B. Juga tengok pada nilai tempat yang sentiasa berubah. Di manakah yang sentiasa berubah? Bagi 2A, yang berubah adalah 10 dan sah pada nombor 1 dan nombor 2 yang pertama. Okey. Daripada 17, dia berubah menurun kepada 10. Jadi kita tahu ia adalah tertib menurun 7, 7. Bagi contoh yang ketiga, penerangan yang ketiga. Apakah pola nombor yang di atas? 20.730 menaik kepada 30.730, menaik lagi 40.730 dan seterusnya. Maka dengan ini kita tahu bahawa perubahan berlaku pada rumah puluh, ribu dan ribu. Pola nombor tersebut ialah tertib menaik 10.000, 10.000. Adakah anda faham? Okey murid-murid, cuba kita buat pengukuhan ini. Soalannya, pola nombor, apakah nombor ke-6 dalam pola nombor ini? Okey, ikan-ikan ni ada 6. Jadi di manakah letaknya pola nombor yang ke-6? Pada ikan yang terakhir. Okey, terlebih dahulu apakah tertibnya? Tertibnya adalah menaik. Bagaimana tahu menaik? Sebab pada rumah ratus, ia sentiasa berubah dan meningkat. Pola nombor tertib menaik pada rumah ratus. Okey, ia kenal pasti pola nombor dan ianya menaik 100-100. Sebab dari 500 ke 600 dan ke 700. Selepas tahu itu, mulalah kita membuat penambahan penaik daripada nombor yang terakhir, iaitu 15.707. Tambah dengan 100 dapat jawapan. Jawapan tambah dengan 100 dapat jawapan. Dan untuk nombor terakhir, tambah lagi dengan 100, maka dapatlah jawapannya 6.000. Okey murid-murid semua, latihan uji diri ini boleh juga dilihat dalam buku teks kamu, muka surat 10. Latihan ini untuk tajuk kecil nombor genap dan nombor ganjil. Buat soalan 1 dan 2. Jangan lupa tulis di dalam buku latihan matematik. Alright, untuk latihan pengukuhan tajuk kecil pola nombor juga ada dalam buku teks kamu, muka surat 12. Okey. Nombor yang kedua dan nombor yang ketiga. Kenal pasti pola nombor tertib menaik 88. Yang manakah tertib menaik 88? Adakah petak kuning ataupun petak ungu? Okey, kenal pasti. Bagaimana kenal pasti? Buat tambah tolak. Adakah dia menaik ataupun menurun? Cari betul-betul. Ingat tips yang teacher sudah berikan. Soalan ketiga, lengkapkan garis nombor berikut. Nyatakan polanya. Ini senang sangat. Adakah nombor itu adalah menaik ataupun menurun? Okey. Kemudian cari nombor yang di perantaraan. Sebelum teacher mengakhiri penerangan teacher hari ini, khusus untuk murid-murid teacher SK bagi nombor tablet. Okey. Sekiranya anda tidak dapat mengakses untuk rakaman ini, anda boleh saja terus menulis
di dalam buku latihan anda dengan merujuk pada nota ataupun penerangan yang ada dalam buku teks matematik tahun 4. Okay, so stay safe dan jangan jalan-jalan, belajar betul-betul lah. Okay, sekiranya ada soalan, terus WhatsApp teacher. Thank you.